Selamat datang ke channel Cukup Chong, dan hari ini kita akan sambung untuk bab 6 matematik tingkatan 5, di mana kita akan sambung untuk subtopik 6.1 menentukan nilai sinus, kosinus dan tangent bagi sudut theta. Jadi mari kita lihat seterusnya. Jadi untuk video kali ini kita akan belajar untuk menentukan nilai sinus, kosinus dan tangent bagi sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4. Jadi semasa dalam video yang pertama kita sudah belajar macam mana tentukan sudut rujukan sepadan. Jadi untuk bahagian ni pertama sekali kita mesti kena mampu untuk tentukan sudut rujukan sepadan. Selepas tu kita perlu tentukan tanda positif atau negatif bagi sinus, kosinus atau tangent bagi sudut dalam sukuan 2, 3, 4. Gunakan akronim ini iaitu semua suka tengok kartun. Jadi yang ini lebih senang untuk kita ingat nisbah trigonometri yang mana satu yang positif untuk sukuan tersebut. Iaitu untuk sukuan yang kedua ni hanya sin saja yang positif. Dan untuk sukuan yang ketiga tu hanya tangent saja yang positif. Dan untuk sukuan yang keempat tu hanya cos saja yang positif. Jadi anda mesti hafalkan bahagian inilah. Jadi mari kita lihat seterusnya iaitu contohnya. Jadi kita lihat bersama di sini. Dan untuk bahagian ni anda perlu gunakan calculator. Jadi seterusnya saya juga akan tunjuklah macam mana kita gunakan calculator juga. Jadi mari kita lihat satu persatu. Jadi contoh 4, tentukan nilai bagi setiap yang berikut berdasarkan sudut rujukan sepadan masing-masing. Jadi sebenarnya kalau kita tekan calculator tu kita memang akan dapat nilai terus. Cumanya di sini kita lihat arahan tu kita perlu tentukan dahulu sudut rujukan sepadan. Baru kita tentukan nilai untuk nisbah trigonometri ini. Jadi kalau anda bimbang terlupa, anda boleh lukiskan dahulu sukuan tu dan lepas tu kita labelkan dengan kita punya akronim untuk memudahkan kita tahu adakah yang positif atau negatif. Iaitu gunakan akronim semua suka, iaitu di sini adalah sin positif. Dan untuk yang sukuan yang ketiga pula adalah tengok, iaitu tangent saja yang positif. Maksudnya yang lain tu adalah negatif lah. Untuk sukuan yang keempat pula adalah kartun, iaitu cos yang positif lah. Dan untuk sukuan yang pertama tu semestinya adalah semua positif, iaitu untuk bahagian ni kita hanya lihat untuk sukuan kedua, 3 dan 4 sahaja. Sebab yang 3 sukuan tu sahaja yang perlu kita carikan sudut rujukan sepadan. Lepas tu baru kita tentukan nilai nisbah trigonometri itu menggunakan calculator. Jadi untuk soalan A itu, sin 104, ini adalah sukuan yang kedua. Dan perhatikan sukuan kedua tu memang sin yang positif. Jadi maksudnya sin ini kekal positif. Jadi kita hanya tuliskan sin. Lepas tu kita carikan kita punya sudut rujukan sepadan. Iaitu kalau sukuan yang kedua tu kita perlu gunakan 180 tolak dengan 104. Jadi di sini kita tolakkan, kita dapat sin 76. Lepas tu baru kita tekan calculator, cari sin. Dan untuk kelas Swiss ni, kita mesin di sini. Jadi tekan 76. Dan kita dapat nilainya, iaitu sama dengan 0.97 sifar 2. Jadi sifar 2 tu, kalau kita perhatikan, di belakangnya adalah 9. Jadi kita akan bundahkan dengan tambah 1, makanya menjadi sifar 3. Jadi kalau anda sebenarnya tekan sin 104 tu, anda sebenarnya pun akan dapat nilai ini. Iaitu kalau anda nak cuba pun boleh, sin 104 kurungan tekan sama dengan, memangnya akan dapat nilai yang sama. Cumanya di sini dia sebenarnya nak anda latih untuk carikan sudut rujukan sepadan lah. Itulah langkah kerjanya. Jadi untuk B pula adalah cos, dan semasa 208 tu ini adalah sukuan yang ketiga. Jadi anda perhatikan sukuan yang ketiga tu hanya tangent saja yang positif. Maksudnya ini akan dapat negatif cos, dan kita perlu carikan sudut rujukan sepadan, iaitu untuk sukuan ketiga tu kita perlu tolakkan dengan 180. Dan di sini kita dapat negatif cos 28.2 darjah. Dan semasa anda tekan kalkulator tu, anda mesti kena tekan negatif lah. Sebab kalau anda hanya setakat tekan cos 28.2, dia akan menghasilkan positif. Tapi untuk yang bahagian ni, sebenarnya adalah sukuan ketiga, dia akan dapat negatif, tekan cos. Lepas tu, 28.2 tutup kurungan, tekan sama dengan. Dan akan dapat negatif 0.8813. Jadi begitulah untuk contoh kedua ni.
Dan untuk contoh C pula, kita perhatikan dan ini adalah sukuan keempat. Untuk sukuan keempat tu hanya cos saja yang positif. Maksudnya kita punya tangent ni adalah negatif dan kita perlu carikan kita punya sudut rujukan sepadan iaitu gunakan 360 tolak dengan 318 darjah 17 minit dan kita dapat ni adalah negatif tangent. Okey. Jadi di sini kita ada minit tu. Anda perlu ingat satu darjah tu adalah 60 minit. Jadi di sini kalau anda tak pandai tolak pun anda boleh gunakan kalkulator untuk bantulah. Iaitu 360 darjah tolak dengan 318 darjah 17 minit. Jadi tekan sama dengan dan akan dapat 41 darjah 43 minit. Dan anda perlu tekan negatif tangent dan anda perlu tekan jawapan sebab anda tadi sudah hasilkan jawapan tu. Tekan sama dengan dan akan dapat jawapan negatif 0.891 dan anda perlu buat bundaran iaitu 15 lah. Jadi kalau anda nak tekan nombor yang asal tu iaitu tangent 318 darjah 17 minit dan tutup kurungan tekan sama dengan anda juga akan dapat jawapan yang sama lah iaitu negatif 0.8915. Jadi sebenarnya adalah sama lah. Cuma yang langkah di sini ada lebih satu lagi iaitu carikan selalu sudut rujukan sepadan dan tentukan adakah nisbah trigonometri itu adalah positif atau negatif dalam sukuan tersebut. Jadi begitulah untuk contoh ini. Mari kita lihat seterusnya. Jadi seterusnya kita akan menentukan nilai sinus, cosinus dan tangent bagi sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 yang sepadan dengan sudut 30 darjah, 45 darjah dan 60 darjah. Jadi di sini kita perlu selesaikan soalan ini tanpa gunakan kalkulator dan saya akan nasihatkan anda untuk imbas kembali dengan lihat semula bab 5 tingkatan 3. Sebab pada peringkat tu anda belajar macam mana untuk anda tentukan nilai sudut tu terutamanya untuk 30 darjah, 45 darjah dan 60 darjah berdasarkan kepada segitiga ini. Iaitu ada segitiga sama kaki dengan segitiga yang sama sisi di sini. Untuk hasilkan sudut 30, 45 dan 60 darjah. Jadi di sini untuk jimat masa tu saya tidak akan terangkan ini dengan banyaklah. Jadi saya akan terus kepada contoh tu. Jadi di sini tanpa menggunakan kalkulator saintifik tentukan nilai setiap sudut yang berikut berdasarkan sudut rujukan sepadan. Jadi di sini kita mesti kena tahu dari mana datangnya sudut ini ya. Jadi anda mesti imbas kembali dengan lihat semula bab 5 tingkatan 3. Jadi untuk soalan A itu kita perlu tahu ni adalah cos 150 dan kita tahu ni adalah pada sukuan yang kedua. Semasa sukuan kedua tu semua suka. Jadi cos tu kita akan hasilkan negatif. Jadi kita perlu tuliskan negatif dahulu sebab 150 cos tu adalah negatif. Jadi kita perlu carikan cos. Lepas tu kita carikan kita punya sudut sepadan tu iaitu 180 tolak dengan 150 darjah. Dan di sini kita dapat negatif cos 30. Jadi kita tahu ni negatif. Lepas tu carikan nilai cos 30 tu dari jadual tu iaitu punca kuasa 23/2. Jadi begitulah untuk contoh A ni. Jadi untuk B pula 225 tu adalah daripada sukuan yang ketiga. Dalam sukuan yang ketiga tu semua suka tengok. Jadi tengok tu adalah sukuan yang ketiga. Maksudnya tangent tu adalah positif untuk sukuan ketiga tu. Jadi kita akan teruskan untuk carikan kita punya sudut sepadan iaitu 225 tolak dengan 180 sama dengan tangent 45. Jadi kita rujuk jadual kita untuk lihat tangent 45 di mana. Tangent 45 iaitu sama dengan 1. Disebabkan dia sukuan yang ketiga memangnya akan hasilkan positif 1. Jadi untuk C pula kita perhatikan adalah sin 300. Jadi ingat kembali kita punya akronim semua suka tengok kartun. Jadi ini adalah sukuan yang keempat dan masa tu sin adalah negatif. Jadi kita perlu masukkan negatif. Carikan sudut sepadan iaitu 360 tolak 300. Jadi kita perhatikan kita nak carikan negatif sin 60. Jadi kita perlu rujuk jadual kita. Perhatikan di mana kita punya sin 60 iaitu sin 60 ialah ini. Jadi kita akan dapat negatif punca kuasa 23/2.
Jadi itulah macam mana kita selesaikan soalan ni. Jadi sebelum anda selesaikan soalan ni, anda mesti kena pandai dahulu macam mana tentukan jadual ini. Sebab dalam ujian nanti jadual ni tidak akan diberikan. Jadi macam mana tentukan jadual ni, anda boleh rujuk balik. Jadi untuk memudahkan anda semua ulang kaji, saya akan masukkan link itu di bawah penerangan tu untuk anda lihat semula sendirilah. Jadi mari kita lihat akhir sekali, apa yang kita akan belajar itu adalah menentukan sudut apabila nilai sinus, cosinus dan tangent sudut tersebut diberi. Jadi perhatikan kita ada langkah secara umumnya apa yang kita perlu buat. Jadi pertama sekali adalah kena pasti sukan berdasarkan tanda positif atau negatif pada nilai fungsi trigonometri itu. Sebab kenapa kita lihat positif atau negatif tu? Sebab kita lihat kepada kita punya sukan tu, iaitu semua positif. Lepas tu untuk kedua tu hanya sin yang positif, dan untuk yang ketiga tu hanya tangent yang positif, sebab semua suka tengok kartun, iaitu cos akhir sekali yang positif. Jadi kalau kita nampak nilai itu positif, maka kita tahu mana kedudukannya. Contohnya untuk sin, kalau sin positif tu hanya sukan yang pertama dan kedua sahaja. Jadi setiap sudut yang mungkin tu kita akan ada dua nilai lah, sebab ada dua tempat yang positif atau dua tempat yang negatif. Lepas tu baru kita tentukan sudut rujukan sepadan. Jadi semasa tentukan sudut rujukan sepadan tu, kita akan abaikan tanda negatif dahulu, sebab itu akan mengganggu semasa kita gunakan kalkulator untuk tentukan sudut rujukan sepadan tu. Selepas kita dapat nilai sudut rujukan sepadan, baru kita tentukan sudut theta tu berdasarkan kepada sukan yang dikena pasti. Jadi kita mesti kena pandai untuk carikan sudut asal tu, dan semua sudut di sini ada dua kemungkinan. Sebab ada dua lokasi sukan yang akan menghasilkan nilai nisbah trigonometri yang positif atau negatif. Jadi ini sebenarnya adalah terbalik daripada apa yang anda belajar dalam awal bab ini. Jadi pada awal bab ini kita belajar daripada sudut yang diberi itu kita carikan sudut rujukan sepadan. Dalam bahagian ini kita akan buat secara terbalik lah, iaitu kita diberi nilai nisbah trigonometri itu sama ada dalam bentuk positif atau negatif, dan kita carikan kita punya sudut asal tu. Jadi mari kita lihat contoh tu. Untuk contoh 6 ni pula, kita diberi nilai nisbah trigonometri dan kita diminta untuk hitungkan sudut theta. Jadi sekali lagi, kalau anda takut lupa, anda boleh pertama sekali lukiskan dahulu 4 sukan tu dan tandakan di mana satu yang positif, mana satu yang negatif. Jadi untuk yang ni kita boleh gunakan akronim yang kita belajar tu, semua suka tengok kartun. Jadi ini sangat penting untuk membantu kita tahu mana satu yang positif. Untuk sukan yang pertama ni adalah semua pun positif. Untuk sukan kedua ni hanya sin saja yang positif. Dan untuk tengok tu adalah tangent yang positif, iaitu sukan yang ketiga. Dan akhir sekali adalah sukan keempat, iaitu kartun, iaitu cos saja yang positif. Jadi perhatikan di sini, kalau kita ada nilai nisbah trigonometri yang positif tu, kita ada dua kemungkinan. Jadi jawapan untuk sudut kita tu ada dua lah. Sama juga kalau yang negatif, dia juga ada dua kemungkinan. Jadi seterusnya kita akan selesaikan contoh 6 ni dengan langkah kerja yang sudah diterangkan tadi, iaitu pertama sekali kita akan tentukan kedudukan sudut tu berdasarkan kepada nilai positif atau negatif tu. Selepas tu kita akan carikan dahulu nilai sudut sepadan, dan akhir sekali baru kita tentukan sudut tu berdasarkan kepada sukan yang kita tentukan pada langkah yang pertama tadi. Jadi mari kita lihat contoh A ni. Jadi di sini kita perhatikan nisbah trigonometri untuk sin theta ni adalah positif. Jadi kita perhatikan kepada kita punya lukisan tadi, kita perhatikan untuk sin positif tu dia hanya mungkin di sukan yang pertama dengan kedua. Di pertama sekali kita akan tentukan kita punya sudut sepadan tu. Jadi di sini saya wakilkan sudut sepadan tu dengan alpha. Jadi untuk carikan alpha itu kita mesti kena shift sin atau sin kuasa negatif 0.6157 untuk carikan nilai asalnya dahulu. Jadi di sini kita perlu tekan kalkulator shift sin, lepas tu tekan 0.6157. Jadi tutup kurungan, tekan sama dengan, dan kita dapat ni adalah 38 darjah. Jadi sekarang baru kita tentukan kita punya nilai theta, dan kita tahu ni kita ada nilai tu di sukan yang pertama, jadi kita tuliskan 38,
Dan satu lagi itu dia adalah berada di sukuan yang kedua. Jadi untuk tentukan nilai sukuan kedua tu kita akan gunakan 180 tolak dengan 38. Jadi di sini kita akan dapat dua nilai iaitu 38 dan juga 142. Jadi anda mesti kena mahir dahulu macam mana tentukan nilai sudut sepadan tu lah. Dan anda perlu tahu macam mana tentukan nilai sudut untuk setiap sukuan tu. Jadi untuk B pula kita perhatikan kita ada nilai cos tu adalah negatif. Jadi untuk nilai cos yang negatif tu anda perlu terbalikkan pemikiran lah. Iaitu kalau positif tu dia hanya ada 1 dan 4. Jadi kalau negatif tu dia mesti berada di kedua dan ketiga. Jadi sekarang kita akan tentukan kita punya nilai sudut sepadan dahulu dan kita akan abaikan negatif tu. Jadi kita akan letakkan cos kuasa negatif 1 0.4226. Jangan letakkan negatif sebab kalau anda tekan negatif tu anda akan hasilkan nilai yang berlainan. Jadi di sini kita akan tekan shift cos lepas tu 0.4226 tutup kurungan tekan sama dengan dan kita dapat ni adalah 65 dan anda perlu tahu nilai tu adalah pada sukuan yang kedua dan ketiga. Untuk sukuan kedua tu kita punya sudut tu adalah guna 180 tolak dengan 65. Manakala untuk sukuan ketiga pula adalah 180 tambah 65. Jadi setiap sukuan tu adalah berlainan lah. Jadi untuk sukuan kedua tu kita akan dapat nilai tu adalah 115. Dan sukuan yang ketiga tu adalah 245. Jadi kalau anda nak cuba tekan, anda boleh sebenarnya tekan cos, lepas tu tekan masuk 115. Dan anda akan dapat nilai negatif 0.4226. Macam tu. Dan tadi kalau kita gunakan shift cos tu dengan negatif tu, kita perhatikan apa berlaku. Jadi kita akan dapat 0.4226 kurungan tekan sama dengan kita akan dapat nilai 115 terus dan ini tidak digalakkan lah sebab anda akan susah untuk carikan nilai sudut pada sukuan yang ketiga sebab anda hanya dapat nilai sudut kepada sukuan yang kedua sahaja. Jadi itulah masalahnya dan itulah kenapa kita perlu abaikan negatif tu semasa kita menentukan nilai sudut sepadan tu. Dan untuk C pula sama juga kita perhatikan nilai nisbah trigonometri tan theta tu dapat negatif. Jadi kita perhatikan yang positif tu hanya sukuan yang pertama dengan ketiga. Maka yang negatif tu adalah sukuan yang kedua dengan sukuan yang keempat. Jadi kita carikan kita punya sudut sepadan dahulu dan kita akan abaikan negatif tu. Jadi tangent kuasa negatif 1 1.4826 dahulu. Jadi kita akan tekan shift tangent, lepas tu masukkan nombor tu 1.4826 tutup kurungan, tekan sama dengan kita akan dapat ni adalah 56 darjah. Jadi kita perlu carikan nilai sudut theta tu untuk sukuan yang kedua dan keempat. Jadi untuk kedua tu kita akan gunakan 180 tolak 56. Manakala untuk sukuan yang keempat tu kita akan gunakan 360 tolak 56. Jadi di sini kita akan dapat nilai itu sama dengan 124 dan 304 darjah. Jadi kalau kita nak semak tu sebenarnya kita boleh tekan tangent 124 dan kita tekan sama dengan kita dapat nilai negatif 1.4826 tu. Dan kita juga boleh cuba lagi satu iaitu tangent 304 tekan sama dengan memang kita akan dapat nilai yang samalah. Dan apa berlaku kalau kita shift tangent dengan negatif tu? Dan kita boleh cubalah 1.4826 kita perhatikan. Kita akan dapat negatif 56. Jadi di sini agak mengelirukanlah kalau anda masuk sekali dengan negatif tu. Jadi baik anda jangan letakkan negatif tu. Jadi itulah kenapa kita perlu carikan sudut sepadan tu tanpa negatif dahulu. Lepas tu baru kita carikan nilai sudut tu berdasarkan kepada sukuan yang kita tentukan. Jadi begitulah untuk contoh ini. Jadi selepas ni anda boleh cuba latihan dalam buku teks untuk uji kefahaman anda sendiri. Jadi saya harap video ni dapat membantu semua untuk memahami 6.1 ini. Jadi kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong
untuk belajar bersama Cikgu Chong. Jadi itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.